TV KPM. Masalah besar ni. Tadi Kak Irfan cakap subang dia terjatuh di bahagian sini tapi dia minta tolong Irfan cari juga. Masalahnya Irfan dah tolong cari ni tapi tak jumpa juga. Macam mana ni? Mana subang jatuh? Manalah hai subang ni? Tak jumpa-jumpa juga. Irfan, kenapa tertunduk-tunduk ni? Cari apa? Kak, sebenarnya ni Irfan tengah tolong kawan Irfan untuk cari subang dia yang hilang. Dia kata saya kecil je. Susah ni nak cari. Sekejap. Tunggu ya. Okey, Irfan tunggu. Tada! Kanta pembesar. Kanta pembesar. Wow. Okey, jom kita cuba selesaikan masalah Irfan untuk cari subang kawan Irfan dengan gunakan kanta pembesar. Okey, kita cari dulu. Kat Katanya, mana? Kak, dia ada di bahagian atas ni. Mungkin terjatuh di sini. Kita cari. Boleh. Manalah subang ni? Mana cari? Okey. Dah jumpa. Alhamdulillah. Tengok, dengan gunakan kanta pembesar dapat bantu kita mencari objek yang kecil. Okey, jadi Kak Irfan nak tanyalah apa lagi gunaan kanta ni selain untuk mencari subang Irfan yang kecil ni? Okey, seterusnya kalau nak tahu kanta pembesar tu digunakan selain untuk mencari subang, kita tunggu sekejap lagi. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Untuk hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran sains. Okey, untuk menengah atas. Jadi, siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita berkenalan dengan Cikgu Rosam Fatil Zulti Samira. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Okey. Baik, Cikgu. Tadi kan Irfan sebenarnya mencari subang Irfan yang hilang. Tetapi dengan bantuan kanta pembesar, Irfan jumpa dah subang Irfan. Okey, Cikgu, sebenarnya hari ini kita nak belajar mengenai mata pelajaran sains kan? Ya, betul. Jadi mungkin Cikgu boleh terangkan sedikit mengenai topik kita pada Okey, izinkan saya. Saya perkenalkan, nama saya Rosam Fatil Zulti binti Samiran dari SMK Putrajaya Presin 11-1. Okey, dan untuk hari ini mata pelajaran sains menengah atas, standard pembelajarannya murid boleh memerihalkan pembentukan imej akhir oleh teleskop dan mikroskop. Seterusnya mereka bentuk dan mereka teleskop ringkas. Dan yang ketiga, berkomunikasi tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. Hasil pembelajaran pada akhir siaran, murid dapat menyatakan dengan jelas pembentukan imej akhir oleh teleskop dan juga mikroskop. Yang kedua, murid dapat mereka bentuk dan mereka teleskop ringkas. Dan yang ketiga, murid dapat berkomunikasi tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okey, jadi inilah kita punya standard pembelajaran dan juga hasilnya yang kita cuba capai. Jadi mungkin Cikgu Rosam, Cikgu Rosam sebenarnya dah berapa lama tahun mengajar mata pelajaran sains ni, Cikgu? Alhamdulillah rezeki dah 15 tahun. 15 tahun pengalaman mengajar. Okey. Baik ya, Cikgu. Mungkin kita sekarang boleh teruskan dengan pembelajaran kita. Silakan, Cikgu. Okey, diharapkan Irfan dan juga murid-murid di luar sana dapat mengikuti bersama saya untuk 7.2 peralatan optik. Apa yang dilihat, kita ada mikroskop, kita ada teleskop astronomi dan juga kanta pembesar. Dan seterusnya kita ada mikroskop dan teleskop. Okey, kita perlukan penggunaan dua kanta cembung iaitu kanta objek dan juga kanta mata. Apa itu kanta objek? Kanta objek adalah kanta yang menerima cahaya daripada objek.
Dan kanta mata pula kanta yang digunakan untuk memaparkan imej. Baik. Seterusnya, sebelum kita nak belajar tentang mikroskop dan teleskop, apa kata Saudara Irfan tengok slide yang telah disediakan melalui mikroskop tersebut? Irfan tengok sekarang Ya. ni. Okey, di depan Irfan sekarang ni kita ada mikroskop dan Irfan diberi tugasan untuk melihat slide yang berada di dalamnya. Jadi cikgu dengan izin cikgu saya tengok boleh. sekarang. Cuba tengok. Okey. Masing-masing ada slide. So kita boleh tengok, laraskan kanta untuk dapatkan imej yang Laraskan kanta. supaya imej tu lebih jelas. Ah. Boleh nampak tak? Nampak cikgu? Nampak? Apa kegunaan mikroskop tu, Irfan? Okey, kegunaan mikroskop ni sebenarnya adalah untuk melihat objek yang sangat-sangat kecil. Ya. Contohnya seperti mikroorganisma. Ya, bagus. Dah dapat capai PBD yang diinginkan tu. Alhamdulillah. Tahniah, Terima Irfan. kasih. Okey, jadi selepas kita tahu apa itu kegunaan mikroskop, kita perlu tahu juga apa itu teleskop. Dan kegunaan teleskop adalah untuk melihat objek yang sangat jauh, contohnya bulan dan juga bintang. Dan perbezaan ketebalan kanta objek untuk mikroskop, kantanya lebih tebal, daripada kanta mata. Untuk teleskop pula, kanta objek lebih nipis berbanding kanta mata. Okey, seterusnya kita lihat apa lagi perbandingan mikroskop dan teleskop untuk panjang fokus. Panjang fokus kanta objek bagi mikroskop lebih pendek berbanding dengan teleskop, iaitu panjang kanta fokus kanta objeknya yang lebih panjang. Apa persamaan antara dua ni? Kita ada persamaan. Ya, bila bercerita tentang perbandingan, kita perlu ada persamaan dan perbezaan. Untuk persamaan, kedua-duanya mempunyai dua kanta, iaitu kanta objek dan kanta mata. Okey, dan imej akhir yang dihasilkan adalah lebih besar daripada objek, maya dan juga songsang. Okey, itulah perbandingan antara mikroskop dan juga teleskop. Dan sekarang ini cikgu, dengan izin cikgu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM dalam mata pelajaran sains untuk hari ini. Dan sebelum kita teruskan kelas kita, apa kata sekarang kita nak ajak cikgu kita untuk patuh kepada SOP. Kita nak gunakan terlebih dahulu jam pembasmi kuman. Silakan cikgu berada di sini. Okey. Dan kita juga kena sentiasa cakna dengan keadaan sekeliling untuk menjaga persaudaraan kita supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita. Terima kasih, Irfan. Sama-sama. Mungkin cikgu boleh patah balik ke tempat cikgu. Terima kasih. Silakan. Irfan pun nak juga. Okey. SOP tetap kena jaga walaupun kita diberi kelonggaran untuk merentas negeri, cikgu kan? Ya. Cikgu dah balik kampung belum? Belum lagi. Belum lagi. Masih Nanti kena kita bertugas. Okey, alhamdulillah. Tugas itu penting. Okey, cikgu. Tadi kita dah orang kata memberi sedikit konsep mengenai perbandingannya. Jadi mungkin cikgu teruskan. Okey, terima kasih Irfan. Sama. Jadi tadi kita dah tengok berkenaan dengan mikroskop dan teleskop di awal untuk pembelajaran. Seterusnya kita lihat kepada pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Ada dipaparkan objek di antara F dengan 2F. Kedudukan imej adalah imej lebih jauh dari 2F. Ciri-ciri imej yang akan terhasil nyata, songsang dan dibesarkan. Manakala objek di antara F dengan pusat optik iaitu O, kedudukan imej lebih jauh dari F dan ciri-ciri imej maya, tegak dan dibesarkan.
Okey, dan di sini ditunjukkan pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Ini adalah gambar rajah sinar yang menunjukkan pembentukan imej akhir dalam mikroskop. Seterusnya, kita lihat kepada menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Sebab bila bercerita tentang mikroskop, kita perlu tahu rumusan formula untuk menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Irfan, jadi boleh tak kita laksanakan latihan? Saya minta Irfan ambil whiteboard tu. Okey, Puan Putih di sini. Dan Okey. kita lihat apa itu kuasa pembesaran mikroskop, Irfan. Okey, rumusan dia, formulanya adalah sama dengan kuasa pembesaran kanta objek darab dengan kuasa pembesaran kanta mata. Dan kita lihat apa contoh soalan ni. Contoh soalan, okey. Kita nampak dipaparkan gambar foto 7.2 menunjukkan sebuah mikroskop dengan kanta mata yang mempunyai kuasa pembesaran 4 kali. 4 kali. Dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. 40 kali. Jadi cuba Irfan jawab. Hitung kuasa pembesaran mikroskop berdasarkan rumus formula tadi. Okey, maknanya cikgu, kita formulanya adalah kuasa pembesaran mikroskop bersama dengan kuasa pembesaran kata objek digandakan ataupun dikalikan dengan kuasa pembesaran kata mata. Ya, betul. Okey, maknanya kalau ikut di sini 40 okey darab dengan 4. Okey, jadi kuasa pembesaran yang terhasil adalah 160 kali. Wah, kita Okey, tengok betul ke tidak? tidak? Ya, kita tengok dulu. Dan penyelesaiannya, kuasa pembesaran mikroskop, kuasa pembesaran kanta objek darab dengan kuasa pembesaran kanta mata. Jadi 40 kali dengan 4. Jawapannya 160 kali. Pandai. Tahniah Irfan. Asyik baik betul kali ni. Terima kasih cikgu. Itu adalah rumusan formula yang penting untuk menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Bukan sahaja kita kena tahu cara nak guna mikroskop, tapi kita perlu tahu kuasa pembesaran mikroskop. Bagus, tahniah Irfan. Kita sambung pula dengan tajuk seterusnya. Silakan cikgu. Okey, kita tengok pula yang kedua, pembentukan imej akhir oleh teleskop. Tadi mikroskop sekarang ni. Tadi mikroskop, ni teleskop. Teleskop Apa pula. yang penting kita tahu dua-dua ni memerlukan penggunaan dua kanta, iaitu kanta objek dan kanta mata. Pandai Irfan. Okey, untuk pembentukan imej akhir oleh teleskop bagi objek di infinity, okey, kedudukan imej di F, ciri-ciri imej yang akan terbentuk adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Manakala untuk kanta mata, objek pada F, okey, kedudukan imej di infinity, ciri-ciri imejnya adalah maya, tegak dan dibesarkan. Ini adalah gambar rajah sinar bagi pembentukan imej oleh kanta objek dan kanta mata dalam teleskop. Jadi untuk gambar rajah sinar, kanta mata, kanta objek kita perlu tahu dalam mikroskop dan juga teleskop. Okey? Dan kita lihat bagaimana pembentukan imej akhir oleh teleskop. Okey, yang ni menunjukkan rajah sinar menunjukkan pembentukan imej akhir dalam teleskop. Ditunjukkan sinar tuju selari dari objek yang jauh dan kita dah nampak tadi hasilnya adalah imej tu akan nampak lebih besar. Dibesarkan. Ya, okey, dan kita lihat pada gambar rajah yang seterusnya. Untuk mikroskop kita ada kuasa menentukan pembesaran. Betul. Untuk teleskop ada pengiraan juga. Pengiraan juga? Ya. Tetapi macam lain sikit cikgu kan? Ya, betul. Kita boleh nampak pada paparan, gambar rajah sinar menunjukkan pembentukan imej akhir teleskop. Kita ada untuk pada pelarasan normal, okey, jarak antara kanta objek dan kanta mata kita boleh kira. Macam mana? Okey, kita ada FO. F tu maksudnya fokus, O tu pada kanta objek. Dan FE, panjang fokus untuk kanta mata. Jadi yang ni kita perlu tahu rumusannya
untuk mencari jarak pemisahan teleskop, kita perlu guna FO tambah FE. FO tadi apa, Irfan? Panjang fokus untuk kanta objek. Ya. Kalau FE panjang fokus untuk kanta mata. Bagus, tahniah. Memang murid cemerlang. Okey, jadi Sebab jangan kita cikgu ni, okey. lihat praktis formatif seterusnya. Okey, Ifan kena jawab soalan lagi. Ya, Jawab nak soalan dapat lagi. PBD Okey, okey. TP6 kan? TP6, TP6. Okey, kita cuba. Okey, okey, boleh. Praktis formatif seterusnya. Teleskop X terdiri daripada kanta objek dengan panjang fokus 30 cm dan kanta mata yang mempunyai panjang fokus 5 cm. Okey, soalannya Irfan, Ya, saya. berapakah jarak pemisahan di antara kanta objek dengan kanta mata apabila teleskop X berada dalam keadaan pelarasan normal? Okey, baiklah. Seperti yang cikgu cakapkan sebentar tadi, untuk kita mencari jarak pemisah, formulanya adalah panjang fokus kanta objek iaitu FO ditambah dengan panjang fokus kanta mata iaitu FE. Ya. Betul. Jadi, okey, kalau kita kira di sini 30 cm tambah dengan 5 cm, jawapannya adalah 35 cm. Okey, saya tunjuk dulu kat cikgu. Boleh? Okey. Oi, berapa jawapannya tu? 35 cm. Anda yakin dengan jawapan anda? Saya Irfan? yakin, cikgu. Okey, kita lihat macam mana Okey. pengiraan untuk penyelesaian permasalahan ini. Okey, pada pelarasan normal, jarak antara kanta objek dengan kanta mata tadi rumusnya FO tambah FE. So, FO-nya 30 cm. Betul tak, Irfan? Betul. Okey, betul. FE 5 cm. Betul. Dan jadi jarak pemisahan 30 cm tambah 5 cm dapat 35 cm. Tepat. Anda Tepat seorang murid sekali. yang berkaliber. Terima kasih. Dapat mencapai TP dalam mencari menyelesaikan permasalahan untuk jarak pemisahan dalam teleskop. Tahniah, Saya yakin Irfan. cikgu, penonton di rumah juga sekarang ni tengah menjawab sama-sama dengan Irfan. Saya Ya, rasa insya-Allah. mereka pun sekarang dapat TP6 jugalah. InsyaAllah Saya yakin boleh. dan percaya. Jadi cikgu, mungkin cikgu berikan sedikit ganjaran untuk saya, cikgu. Boleh. Apakah ganjarannya kalau saya dah betul ni, cikgu? Ganjarannya TP6 tu je. TP6 lah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pernah belajar mengenai cara untuk kita mengira jarak pemisahan di teleskop. Sekarang ni apa pula, cikgu? Okey, dan seterusnya kita nak lihat kepada tentang bila kita bercerita tentang teleskop dan juga mikroskop, Okey. kita perlu tahu ya sasaran kita, murid-murid dan juga Irfan, okey, kita perlu tahu apa itu kegunaan mikroskop. Apa itu kegunaan teleskop dan perbandingan antara teleskop dan juga mikroskop. Dan kita izinkan saya ya untuk Silakan. patah balik, okey, untuk bahagian ni tadi pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Okey, oleh Okey, yang ni kita perlu tahu antara dua jenis kanta. Jangan tertukar. Kita ada kanta objek dan kanta mata. Dan kanta objek kita memang kena faham yang imejnya adalah mempunyai ciri yang berbeza dengan kanta mata. Betul. Dan kita perlu ingat ni ciri-ciri imej untuk kanta objek tu tadi, Fan, nyata, songsang, dibesarkan Okey. untuk mikroskop. Kalau untuk kanta mata, ciri-ciri imejnya maya, tegak dan dibesarkan. Okey, dan diharapkan Irfan dan juga murid-murid dapat mengetahui tentang ciri-ciri imej yang sepatutnya dalam pembentukan imej bagi kanta objek dan kanta mata dalam mikroskop. Kalau kita berbicara tentang teleskop, okey, ni untuk teleskop pun sama. Ada dua jenis tadi iaitu kanta objek dan kanta mata. Dan untuk yang bezanya, teleskop tadi kegunaannya apa? Teleskop untuk melihat benda yang jauh, cikgu. Contohnya bulan dan bintang. Ya, contohnya bulan dan bintang kita ada objek di infinity. Maksudnya apa yang kita nak lihat itu kedudukan imejnya berada di F. Dan ciri-ciri imej mestilah nyata, songsang dan dikecilkan. Berbanding bila kita guna pada kanta mata, okey, imej yang dihasilkan adalah maya, tegak dan dibesarkan. Jadi ini adalah antara yang
perlu tahu, murid-murid perlu faham untuk hasil pembelajaran hari ini, okay, untuk mengetahui, memahami pembentukan imej akhir oleh mikroskop dan juga teleskop. Okey. Dan ini adalah yang perlu kita titik beratkanlah dalam pembentukan imej akhir dalam teleskop. Dan ini panjang fokus tadi yang Irfan buat. Okey. So ni pun ada latihan, dan kalau bila kita dah faham tentang rumus formula, datanglah keluar soalan macam mana pun mesti kita boleh jawab, kan Irfan? Andai kata kita boleh tukar untuk 30 cm tu kepada 40 cm, kanta mata, panjang fokus 5 cm tu kita tukar kepada 10 cm. Maknanya kita tambah sahaja sebab rumusnya FO tambah FE. Okey, cikgu. Ifah ada satu soalan tu, cikgu. Kalau kita lihat praktis formatif ni, soalannya apabila teleskop X berada dalam keadaan pelarasan normal. Jadi kalau soalannya sedikit berubah di mana dalam keadaan pelarasan tidak normal, macam mana pula cikgu jawapannya? Biasa untuk penentuan teleskop, kita kena ada keadaan pelarasan normal sebab imej yang kita nak lihat tu supaya lebih jelas, lebih selesa. Perlu ada dalam keadaan pelarasan normal. Bagus, dah faham ni Irfan, dapat melontarkan persoalan tentang teleskop. InsyaAllah dapat capai TP yang sepatutnya. Amin, amin, amin. Baiklah cikgu, kita pun dah selesai di segmen yang kedua ini. Dan sekarang dengan izin cikgu, kita lepas ni akan ada banyak lagi perkara yang kita baca betul dengan aplikasi mengenai kata-kata yang terlibat. Sekarang ni kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Dan seperti yang kami janjikan kepada anda, sekarang ni kita akan melakukan satu aktiviti yang istimewa. Apakah ia, cikgu? Okey, untuk aktiviti sekarang, Irfan perlu buat lakaran. Okey, mereka bentuk dan juga mereka teleskop ringkas. Teleskop ringkas? Ya. Okey, macam susah tugasan ni, tapi tak apa. Kita akan cuba sama-sama, cikgu. Okey, insya-Allah Okey, kita jadi, akan cuba. Pertama sekali Ifah kena lakarkan dulu. Lakarkan dulu. Teleskop. Okey, mungkin penonton di rumah juga boleh bersama-sama dengan Irfan sekarang ni untuk kita melakarkan bagaimanakah teleskop ringkas. Okey, Irfan rasa teleskop ni berbentuk panjang dan juga bulat. Okey, tak apa, Ifan cuba dulu. Cuba buat lakaran dulu. Okey, sebab sebelum kita mereka bentuk dan mereka teleskop ringkas, mestilah kita ada idea lakaran. Ada idea, betul. Jadi kita cuba tengok apa idea lakaran teleskop ringkas yang ingin direka bentuk oleh Irfan. Ifan rasa kalau nak tengok teleskop ringkas ni senang je, cikgu. Ifan rasa macam ni je. Okey, betul. Ada idea? Ada idea. Ya, betul. Tahniah. Cuma kita perlu aplikasikan idea tu, realitikan idea tu dalam bentuk yang wujud. Bentuk yang wujud dan mawujud lah. Okey, nampak macam simple cikgu kan? Mudah saja, tapi tak apa. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan dulu dari segi bahan-bahan yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Pertama, kita perlu ada manila card. Okey, kita perlu ada gunting. Cuba Irfan ambil yang gunting. Gunting. Cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi langkah keselamatan cikgu kalau nak guna gunting ni. Ya, bila kita gunakan peralatan tajam, pastikanlah kena ada langkah keselamatan berjaga-jaga. Jangan bergurau semasa melakukan aktiviti yang diarahkan. Okey, bila melibatkan peralatan yang tajam. Betul tu. Dan mungkin juga kepada mereka yang kata apa, mungkin ada penonton kita yang mungkinnya dari sekolah rendah sebagainya, jangan lupa untuk mendapatkan pengawasan ibu bapa terlebih dahulu. Ya, betul. Okey. Yang penting keutamaan untuk dalam keselamatan terjaga. Supaya tak ada kecederaan yang tidak diingini untuk berlaku. Okey, jadi selain gunting, cikgu, apa lagi? Kita perlu ada pembaris yang panjang. Pembaris yang panjang. Okey, cukup panjang tak ni? Ya, cukup. Dan kita ada pensel.
Okey. Kita ada pita selofan. Okey. Yang pink tu. Yang pink di sini. Okey. Boleh kita mula sekarang? Jom cikgu. Okey, insya-Allah kita bina model teleskop ringkas. Okey, yang pertama kad manila kad tadi kita kena potong dalam ukuran 30 cm darab 30 cm untuk dua kad. Dua untuk kad, dua bahagian. keping. Ya, Okey. dua keping. Maknanya Irfan akan kini dulu 30 di sini. Okey. Okey. So kali dengan 30 lagi ya, cikgu. 30 cm, 30 cm. cm. Okey, di sini. Okey. Jadi Irfan kena potong ke cikgu? Buat dulu, Buat dulu. betulkan. Okey, baik. Okey. Irfan akan garis lagi di sini. Ya. Ini untuk bahagian A kita labelkan. Bahagian boleh. A. So Okey. bila dah gunting, Irfan nak gunting ke macam mana? Okey, Irfan boleh cuba gunting dulu. Boleh. Okey. Cuba boleh dulu untuk Okey. bahagian yang pertama. Okey, ukuran tadi 30 cm darab 30 cm. Okey. Dan untuk rakan-rakan saya yang di rumah juga jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati menggunakan gunting supaya tak ada kecederaan yang berlaku kelak. Okey, baik. Okey, ini Irfan buat demonstrasi saja. Mungkin cikgu boleh tunjuk yang dah siap cikgu. Okey. So yang ni bila Irfan tadi dah ukur 30 cm, 30 cm, kita perlu labelkan sebagai A. Okey. Susah pula dia. Labelkan sebagai A. Okey, Irfan tulis A di sini ya. A Tuliskan besar. A besar. Dan yang kedua juga ukuran yang sama, 30 cm, 30 cm. Okey, yang ni pula kita labelkan sebagai B. B pula. Okey, B. Terima kasih cikgu. B. Irfan tulis B di sini. Okey, ini untuk bahagian B. Dan yang bahagian ketiga, Irfan perlu gunting manila kad ni dalam 6 cm darab 30 cm. 6 kali 30? Ya, 6 kali 30. Saya ambil ya. Silakan cikgu. Okey, maknanya Irfan akan buat sedikit ukuran. Okey, boleh pakai yang sama ke? Boleh pakai yang sama. Okey, boleh pakai sama. Kita jimat lah. Jimat. Okey. Okey. 6. Maknanya 6. 30 cm. 6 ke bawah tu tadi. 6 ke bawah. 6 ke bawah. Okey. Maknanya 30 di atas saja ke? Okey. Okey. Baik, Irfan ambil ujung sekali lah. Okey, 30 dan 6. Okey, 1. Okey, 6 cm darab 30 cm. Untuk kita labelkan sebagai bahagian C. Bahagian C, okey. Irfan tunjukkan cara potongan sedikit cikgu. Okey, hati-hati. Okey. Okey, inilah okey. Pada penting sekali hati-hati kepada semua. Okey. Inilah caranya. Potong dan hasilnya nanti ini adalah bahagian yang ketiga iaitu bahagian C. Nak kena label juga cikgu? Ya, kita minta label supaya tidak tertukar dengan bahagian yang lain dan memudahkan Irfan dan juga murid-murid di luar untuk kenal pasti mana satu bahagian A, B dan juga C. Okey, dan seterusnya kita ada langkah seterusnya kita kena ambil bahagian A tadi. Bahagian A, okey. Okey, dan juga kita ada yang ni. Izinkan saya bergerak ke sana. Silakan boleh? cikgu. Okey. So ni untuk yang A. Sekejap ya. Okey. Okey, untuk yang A tadi, okey, bila Irfan gulung. Okey, Irfan gulung. Okey. Gulung. Gulungan ni saiz macam mana cikgu? Okey, macam tu. Ikut pada diameter kanta. Mana kata Irfan cikgu? Sebab kita guna yang ni je Guna lah yang tu, sama. okey, Senang okey. kan? Sebab kanta ni diperlukan untuk kita bina teleskop ringkas. Tak apa, Irfan ambil yang ni. Kita guna terus yang ni. Terus guna yang ni. Okey. Maknanya sebelum Irfan masukkan kanta tu dalam bahagian, bolehlah Irfan, murid-murid di luar untuk buat satu lubang, masukkan kanta. Okey, sebab ni kanta yang digunakan teleskop ringkas. Nama lagi ringkas, kita buat semudah yang mungkin, semurah kosnya. Semurah kosnya. Okey. Jadi cikgu, lubang tu harus dibuat di bahagian tengah cikgu, betul? Supaya nanti bila Irfan letak kanta, gulung, dah jadi bentuk dalam macam tu. Okey, tu bentuk A. Okey. Boleh. Dan
kita ada bentuk B. Okey. Dan ada bentuk C. Okey, yang C sana boleh Irfan tolong ambil. C yang mana cikgu? Tu, yang depan tu. Okey, ini. Okey, ni C. Sebab untuk bahagian A dengan bahagian C tadi, kan bahagian A dan bahagian C tadi, kita perlu letak 2 kanta. 2 kanta. Okey. Satu pada bahagian A macam ni. Kan? Ni A. Dan pada yang C tadi yang dah dipotong C, kita perlu letak kanta juga. Okey. So ada 2 kanta yang diperlukan. Okey, sekarang tugasannya bila A dan C dah ada, apa pula nak buat dengan bahagian B ni? B ni boleh Irfan boleh letak yang C tu. Okey, bagus. Gunakan B ni buat gulungan untuk kita sambung ke dalam antara bahagian C dan A. Okey, dia Maknanya bahagian depan ni ke cikgu? maknanya kita ada kan A, kita akan ada B, kita ada C. Okey. Boleh tak? Baik cikgu. Okey. Cubalah gulung-gulung sikit. Gulung-gulung. Nak masukkan? Okey. Cuba guna pita selofan, hati-hati. Okey. Macam ni ke cikgu? Ya. Okey. Boleh lekatkan. Tak apa, yang untuk label ni tak apa, tak sama. Ini adalah untuk memudahkan kita kenal pasti mana bahagian A, mana bahagian B, mana bahagian C. Okey, letak dulu. Okey, letak dulu. Okey. Baik, Irfan letak dulu. Selain boleh gunakan selofan tip ni cikgu, apa lagi yang boleh kita gunakan? Mudah untuk guna ni lah. Kalau guna gam agak sukar sikit kan, sebab kita nak kena pusing. Yang ni nak kena sambungkan juga cikgu? Yang ni boleh juga. Atau ni cuba masukkan dulu bahagian C. Okey. Cekap ni. Bagus. Okey. Mencapai matlamat ni. Okey, ni kejap sedikit situ ataupun sini masuk ni pun boleh. Okey. Tapi ada idea lah kan. Irfan dapat nampak idea. Maknanya bahagian A kita gabung dengan bahagian B, sambungkan dengan bahagian C. Ini maknanya. Ya. So ni apa yang telah dihasilkan oleh Irfan untuk teleskop ringkas. Okey. Cuba guna. Dan kita ada contoh tu. Ada contoh yang cuba dah guna. siap. Merah ada, hitam ada. Irfan nak ambil warna merah lah. Okey. Jadi kita akan lihat di bahagian mana cikgu? Di C ke di A? A adalah kanta mata. Di C kanta objek. Maknanya mata di sinilah. Okey, Irfan akan tengok. Wah, Irfan nampak ada bintang-bintang di sana. Boleh laras ada tu. Ada bulan cuba. juga. Cuba. Okey. Okey, kita tengok. Laraskan. Laraskan, okey. Hati-hati ya, sebab ni teleskop ringkas yang kita guna menilakan. Betul. Okey, ni cuba nampak. Itu adalah model teleskop ringkas. Okey, yang mana kita perlukan berapa bahagian tadi? Ada 3 cikgu. 3 bahagian. Okey, di mana di bahagian B ni sebagai penghubung. Ya. Okey, bahagian A kita letak kanta mata. Dan di bahagian C kita letak kanta objek. Bagus. Memang mencapai tipi yang kita inginkan. Selain tipi cikgu, Irfan rasa Irfan nak tanyalah dari segi ganjarannya bagaimana? Ganjarannya disebabkan Irfan cemerlang, saya bagi 5 bintang. Terima kasih. Okey. Itu sahaja ke cikgu untuk segmen 3 ni? Dan kita segmen 3 ni untuk membina model teleskop ringkas. Jadi ini yang antara idea yang boleh murid-murid di luar sana juga buat untuk hasilkan teleskop ringkas. Antara idea Irfan, sebab kita rasa ramai yang lebih berpengetahuan, lebih kreatif yang mungkin boleh hasilkan teleskop ringkas yang lagi cantik, lagi kemas. Okay? Kalau ada yang lagi cantik, boleh tunjuk dekat Cikgu Rosam lah. Okey, insya-Allah nanti boleh. Cikgu akan bagi penilaian dan ganjaran untuk anda juga. Okey, baiklah. Dan itu saja untuk segmen kita di segmen 3 ini, dan kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Jom kita teropong sikit. Teropong. Didik TV KPM
TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM dalam mata pelajaran sains, di mana hari ini kita sudah menyentuh mengenai optik dan juga lensa, di mana kita dah belajar pun dari segi mikroskop dan juga teleskop. Dan sekarang ni cikgu, di segmen terakhir, mungkin cikgu nak ceritakan sedikit mengenai aplikasinya dalam dunia sebenar. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, sebelum saya mulakan, untuk segmen seterusnya ini adalah aplikasi Kanta dalam peralatan optik. Apa yang dipaparkan, kita boleh nampak ada aplikasi Kanta. Yang pertama digunakan dalam kamera DSLR, iaitu digital single lens reflex dengan dua kanta yang berbeza. Kedua, yang boleh digunakan aplikasi Kanta dalam peralatan optik ialah kamera lita tertutup CCTV yang beresolusi tinggi. Dan seterusnya kita ada kamera pengintip. Di mana letaknya kamera pengintip ni? Di dalam alat keselamatan. Semua ni adalah antara aplikasi Kanta dalam peralatan optik. Dan dalam studio ni juga kita ada yang menggunakan aplikasi Kanta dalam peralatan optik. Irfan, Di manakah mana dia, cikgu? cari? Di situ. Projektor. Cuba. Cuba okey. Irfan. Apa yang boleh Irfan gunakan untuk tunjukkan fungsi Kanta dalam peralatan optik bagi LCD projector. Okey, baik. Dan kalau kita lihat di sini, Irfan ada projektor. Okey, bagaimanakah ia berfungsi? Jom kita saksikan sama-sama. Jadi, Irfan akan buka. Okey, dia punya penutup di sini dan itu dia. Okey, maknanya daripada LCD projector juga merupakan aplikasi Kanta dalam peralatan optik, membantu individu untuk melihat imej lebih jelas. Kan, daripada jauh pun anak-anak murid boleh nampak tu tulisan Didik TV. Dan bukan untuk di sini sahaja. Boleh juga untuk menjadi kegunaan di rumah untuk melihat tayangan filem dan sebagainya. Betul tak, cikgu? Betul. Lagi-lagi sebelum ni kita tak digalakkan untuk berada di luar jika tiada keperluan. Maknanya kita boleh berhibur di rumah dengan menggunakan projektor. Apa yang penting itu adalah aplikasi Kanta dalam peralatan optik. Irfan nak tanya cikgu, dari segi DSLR dan juga CCTV ni, jadi macam mana Kanta ini berfungsi sebenarnya, cikgu? Sebab setiap dalam peralatan ada Kanta yang tertentu. Macam tadi contoh kan, kita buat mikroskop, kita ada Kanta mata, Kanta objek yang memerlukan jenis Kanta cembung. Maknanya setiap peralatan optik memerlukan Kanta yang berbeza. Okey, izinkan saya seterusnya, Irfan. Silakan, cikgu. Okey, dan kita tengok pada aplikasi Kanta, perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan Kanta yang digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan juga televisyen lita tertutup. Closed circuit television CCTV menjadi setebal beberapa milimeter sahaja. Maknanya alat ni menggunakan aplikasi Kanta tak perlu tebal-tebal, tapi dapat menghasilkan teknologi yang sangat canggih, sangat membantu dalam kehidupan seharian. Dan kalau kita bercakap mengenai telefon pintar ni, cikgu, saya yakin dan percaya semua orang nak ada kamera yang cantik-cantik. Sebab itulah cikgu tekankan dari segi persamaannya dengan teknologi sekarang ini, di mana kalau kita memahami dari segi konsep Kanta ini, kita akan mendapat satu gambaran yang lebih jelas mengenai kegunaannya. Betul tu, Irfan. Dan seterusnya kita tengok bila aplikasi Kanta dalam kamera, panjang fokus Kanta dalam kamera DSLR iaitu digital single lens reflex ni akan mempengaruhi medan penglihatan kita. Macam mana? Semakin pendek panjang fokus Kanta, semakin luas medan penglihatan. Kita dapat rumuskan, tengok daripada paparan yang ditunjukkan, imej kamera yang dibentuk menggunakan Kanta dengan panjang fokus 70 mm dari jarak 15 meter yang di sebelah kiri. Berbeza. Berbeza dengan gambar yang kita lihat di sebelah kanan. Betul tak, Irfan? Betul. Sebab bila Kanta yang digunakan panjang fokus berbeza dapat menghasilkan imej yang berbeza.
Medan penglihatan yang berbeza. Jadi di sebelah kanan image kamera yang dibentuk menggunakan kanta dengan panjang fokus 24 mm dari jarak 15 meter. Ya, maknanya lagi panjang fokusnya cikgu, lagi dekatlah, lagi jelaslah gambaran yang ditunjukkan. Ya, kan? itu ini adalah perbezaan kan image yang terbentuk bila kita gunakan panjang fokus yang berbeza. Boleh faham tak Irfan? Faham cikgu. Bagus. Dan cikgu, Irfan tanya lagi dari segi resolusi gambar cikgu. Kalau kita menggunakan panjang fokus yang 70 mm ni dengan fokus 24 mm, jadi apakah perbezaan resolusinya? Adakah sama ataupun berbeza? Oh, dia berbeza. Yang pastinya bila panjang fokus 70 mm tu akan dapat hasilkan yang lebih resolusi yang tinggi. Okey. Dan dapat dirumuskan untuk 7.2 peralatan optik kita ni tadi. Kita imbas balik dia Irfan sebab kita pun dah habis untuk bahagian aplikasi kanta. Okey, yang pertama kita ada berkenaan dengan mikroskop. Kita ada teleskop. Apa yang perlu tahu, kegunaan mikroskop berbeza dengan teleskop. Dan kita kena faham kegunaan mikroskop adalah untuk kalau mikroskop cikgu Ya, mikroskop untuk kita melihat perkara-perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Betul. Contohnya seperti mikroorganisma Ya, ataupun sel-sel badan. Pandai. Dan kita boleh bezakan dengan kegunaan teleskop, iaitu kegunaan teleskop untuk melihat objek yang lebih jauh. Cikgu, bercakap mengenai teleskop, Irfan ada satu soalan untuk cikgu. Tadi cikgu cakap, kalau teleskop ni kita boleh gunakan untuk melihat perkara yang jauh seperti bulan dan bintang. Tetapi soalan saya untuk cikgu, adakah kita boleh melihat sinaran matahari dengan terus menggunakan teleskop? Bahaya tu sebab sinaran matahari bila kita lihat secara terus dapat merosakkan penglihatan mata kita. Jadi jangan buat macam tu. Jangan sesekali sebab membahayakan mata, kesihatan mata kita. Kalau cahaya bulan boleh? Cahaya bulan malam kan memang kita tengok. Matahari tak boleh. Bahaya untuk kesihatan mata. Okey, bagus Irfan. Dapat melontarkan persoalan mengenai teleskop. Okey, dan seterusnya kita lihat tadi kita dah membuat lakaran, mereka bentuk dan juga mereka teleskop ringkas. Kan, selepas kita dah belajar tentang pembentukan imej akhir dalam mikroskop, dalam teleskop, kita dah faham tentang ciri-ciri imej. Jadi kita beralih kepada pembuatan teleskop ringkas. Itu pun dah dihasilkan, betul? Kalau boleh Ifah tunjuk lagi sekali di sini, ini antara hasil di mana kita telah siapkan teleskop ringkas di studio pada hari ini. Di mana cikgu terdapat 3 bahagian. Bahagian A terdapat kanta mata. Di bahagian B sebagai tempat untuk kita melaraskan dan di bahagian C kita ada kanta objek. Ya, bagus. Tahniah. Maknanya kita perlukan 3 bahagian. Dan ingat, ini adalah antara idea yang boleh digunakan dalam menghasilkan teleskop ringkas. Kalau ada idea yang lagi canggih, lagi baik, dialu-alukan. Dan seterusnya, kita lihat pada untuk hasil pembelajaran yang ketiga, iaitu aplikasi kanta dalam peralatan optik tadi. Dan kita boleh nampak dekat sebelah Irfan sana. Ya, saya. Itu antara peralatan optik menggunakan aplikasi kanta. Kita ada cermin mata, kan? Kita ada mikroskop, LCD projector, kita ada kanta pembesar. Itu adalah peralatan optik yang menggunakan aplikasi kanta. Itu dia. Nampaknya cikgu telah imbas kembali mengenai apa yang kita dah belajar selama 1 jam pada hari ini. Jadi cikgu, sekarang mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumusan secara keseluruhan mengenai pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, dan rumusan untuk hari ini, saya harapkan semua murid di luar sana dapat memahami apa itu perbandingan kegunaan mikroskop dengan teleskop. Dan bila bercerita tentang perbandingan, perlu ada persamaan dan juga perbezaan. Kita perlu tahulah apa beza antara mikroskop, teleskop dan apa itu persamaan melibatkan mikroskop dan juga teleskop. Untuk persamaan tadi, kita ingat kita gunakan kanta, iaitu kanta objek dan juga kanta
mata. Dan tadi pun Irfan ada buat kan macam mana nak mengira, menentukan kuasa pembesaran mikroskop dan juga jarak pemisahan teleskop. Dan rumusan tu penting, perlu diketahui, dikuasai untuk memastikan semua soalan kan yang berkaitan dengan formula menentukan kuasa pembesaran mikroskop dan juga jarak pemisahan dalam teleskop dalam keadaan pelarasan normal dapat dikuasai oleh semua. Dan kita patut rasa berbangga dan berterima kasih kepada bidang sains teknologi dapat menghasilkan banyak sangat ni peralatan berasaskan aplikasi Kanta. Contohnya kan semua itulah cermin mata, projektor LCD di sini dan kita saya harapkan sekiranya murid-murid di luar sana dan juga cikgu-cikgu yang ingin mengetahui melayari bahan yang kita ada sebentar di tadi. Manakah cikgu? Di mana nak jumpa boleh ni? melayari portal Sumberku. Okey, boleh tengok. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rosam kerana bersama kami hari ini mengajar saya dan penonton di rumah mata pelajaran sains dengan topiknya dari segi kanta dan juga optik, Cikgu, betul ya? Dan saya mengharapkan agar ilmu yang dicurahkan kepada anda semua dapat memanfaatkan anda secara keseluruhannya. Dan saya mendoakan agar anda semua berjaya memahami topik kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih Irfan. Bye. Didik TV KP